Warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bikum. Jadi kita sambung ke pelajaran kita insyaallah, pelajaran terakhir kita ni. Pelajaran ke-20 insyaallah dari bahagian pelajaran kaedah yang ke-20 ni kena berkena dengan i'rab lagilah. Dia berkenaan dengan alif lam. Alif lam tu kan. Alif lam ni kadang-kadang tu orang ingat kan kalau bahasa Arab ada alif lam je. Bukan semua perkataan ada alif lam. Fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar tak ada alif lam. Ada alif lam. Tak ada alif lam. Ya. A'budu, la a'budu ada dalam, na'bud iyyaka na'budu pun ada dalam. Fi'il madhi tak ada dalam, fi'il mudhari' tidak ada dalam, fi'il amar tidak ada dalam, dhamir tidak ada dalam. Huwa, hiya, anta, mana ada? Al, anta tak ada. Betul-betul kalau bunyi bahasa Arab al, anta, mana ada? Tak. Dhamir tak ada dalam. Perkataan-perkataan yang tidak ada kata dasar. Contohnya haza, hazihi, allazi, allati yang kita belajar sebelum ni kan, tak ada kata rasa, tak ada al-lam juga. Al-lam ini apa rahsia al-lam ni kan? Al-lam ni dia sebenarnya satu imbuhan ataupun perkataan satu simbol yang mendatang. Simbol ni, simbol al-lam ni dia berada pada isim ataupun noun ataupun nama, kata nama saja. Dia berada pada kata nama. Dia simbol special bagi kata nama alif lam ni sebenarnya. Alif lam ni kan. Kadang-kadang tu kalau kita baru belajar bahasa Arab ni, kita kadang-kadang tu confuse. Kenapa kadang ada alif lam, kadang tak ada, jadi confuse. Ya gitu. Dari gitulah ya. Kadang-kadang banyak benda tak ada alif lam. Dan yang ada alif lam hanya pada kata nama saja. Kata nama, rumah, buku, ada alif lam lah. Al-kitab, al-bait kan. Ada alif lam lah. Tapi walau bagaimanapun, bukan semua kata nama ada alif lam. Itu bukan semua nama. Dia ada undang-undang pula. Macam lam ni, dia alif lam ni kalau dalam bahasa Inggeris dia panggil the lah kan. The. The lah kita kata bahasa Inggeris kan, the lah. Kalau al-masjid maksudnya the mosque gitu lebih kurang kan. Kalau masjid tanpa alif lam, a mosque ataupun mosque saja, gitu jelah. Itu contohnya lah kalau kita katakan kan. Sebab itu di dalam dalam kita punya kamus kita ni kan, kita tak akan letak alif lam kan, walaupun kata nama kan, walaupun kata nama kita tak akan letak alif lam. Misalnya najmun, kita kan najmun saja, tak apa alif lam kan. Tapi kalau jumpa dalam Quran wan najmi, wa ma hawa kan, wallazi sakhkhara an-nujum, alif lam dan nujum tu kan. Jadi di dalam ayat tu dia akan ada alif lam, kadang-kadang tak ada alif lam. Gitulah ya. Tapi di dalam perkamusan kita ni, dalam bab yang kedua tu, kita memang buang alif lam lah. Sebab apa buang alif lam? Kita kalau susun dengan alif lam ni jadi rumit sikit. Sebab dia susunan kamus Arab ni dia bergantung kepada apa? Perkataan pertama tu kan. Kata dasar pertama ataupun perkataan pertama tu. Kalau najmun tu huruf nun, jadi huruf nun semualah. Kalau masuk alif lam kacau ah. Kacau ah. Masuk alif lam kacau ah ya. Sebab itu kamus elektronik kan. Cerita kamus elektronik yang pakai tu kan. Pakai elektronik kadang tu, kalau kita cari an-najmu tu, letak alif lam sebab kita jumpa dalam buku an-najmu, alif lam ada kan. Alif lam syamsiah, qamariyah tu ada kita baca kat tajwid tu kan. Bila tu alif lam ada najmu tu tak keluar, dia kata not found. Pelik sungguh lah. Kalau tulis Alkitab not found, apa benda kamu ni kata kitab tak jumpa lagi. Rupanya kita buang alif lam. Sebab dia detect perkataan tu alif lam dia tak detect kadang. Ada kalau sehinjing yang kita kata yang complicated, dia pandai lah, yang pandai tu dia boleh sendiri dia tahu. Ada setengah je simple sangat tu dia tak jumpa lagi. Jadi itulah ceritanya kan, alif lam ni kan. Alif lam ni jadi dalam perkamusan kita ni mana ada alif lam Kalau perbuatan, kalau fi'il madhi, fi'il mudhari' ya, ni fi'il madhi ni tak ada lah. Tapi kalau dia pada masdar, dia adalah masdar. Sebab masdar ni kita kira dia ni sebagai noun dah, kata kerja dah. Kata nama dah. Masdar ni kata nama dah. Panggilan. Dia tak jadi madhi fi'il mudhari' lagi dah, dia dah panggilan. Jadi ada tanwin. Bila ada tanwin, tidak adalah alif lam. Kalau ada tanwin, ingat tu kaedah itu. Kalau ada tanwin, tak adalah alif lam. Kalau ada alif lam, tak adalah
tanwin. Dia memang bertembung dua tu. Dia tak berjumpa. Kalau ada alif lam, tak ada tanwin. Tak ada perkataan yang ada tanwin yang ada alif lam, tak ada. Dia macam bahasa Inggeris kan, dengan de. Dengan de tak jumpa je. Ada de ali. Ya gitu lebih kurangnya. Jadi itu alif lam, rahsia alif lam kan. Walau bagaimanapun alif lam ini adalah simbol bagi kata nama. Kata nama, noun atau verbal noun. Dia special untuk kata nama saja. Maksudnya fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr tidak ada alif lam. Perkataan yang tidak ada kata dasar tak ada alif lam. Begitu Dome tidak ada alif lam. Walaupun dia maknanya simbol yang istimewa ataupun spesial khas untuk kata nama ni, tapi tak semua perkataan tu ada alif lam gitu. Malam ni tak apa, depan ni saya akan buat satu kesimpulan perkataan yang ada alif lam dan tak ada alif lam. Tapi apa, kita tengok dalam surah An-Nasr dulu. Tak apa, kita tengok surah An-Nasr tapi kita merujuk kepada kaedah yang ke-20 ni Tapi kita tunggu latihan dulu insya-Allah. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Baik. Perkataan iza ni tidak ada kata dasar, jadi dia tak ada alif lam lah kan. Iza apabila jaa apa fi'il madhi tak ada alif lam lah. Nasru tidak ada alif lam. Allah ada alif lam. Jadi perkataan nasrullah wal fathi, al fathi pula ada alif al-fathu. Jadi tidak ada, ini ada alif lam pula kan. Jadi kita jawab persoalan kita, kenapa nasru ni tidak ada alif lam, fathu ni ada alif lam? Cerita dia gitu kan. Jadi kadang-kadang tu benda ni dia menyambung tanya. Kenapa nasru tidak ada? Itu kenapa tak kata al-nasru macam al-fathu ni? Okey, di antara tempat yang dihilangkan alif lam ialah apabila perkataan itu dia ada mudhafun ilaih. Bila dia ada mudhafun ilaih, perkataan sebelum dia itu nama dia mudhaf. Ingat insya-Allah, kalau perkataan kita ingat mudhafun ilaih tu bantuan Allah. Bantuan Allah. Bantuan Allah. Allah itu dia jadi mudhafun ilaih. Bantuan siapa? Bantuan Allah. Bantuan kepunyaan siapa? Bantuan Allah. Ya Allah jadi mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih kita dah belajar dulu, dia wajib majrur kan? Selesai tu. Perkataan sebelum dia nama dia mudhaf. Nama dia mudhaf. Jadi yang ini Allah ini mudhafun ilaih kan? Selesai. Perkataan sebelum ni nama dia mudhaf. Perkataan sebelum dia tu, sebelum mudhafun ilaih tu nama dia mudhaf. Perkataan tu dia dilarang letak alif lam. Dilarang letak alif lam. Dilarang letak alif lam Dilarang letak alif lam tu. Nak kata pertolongan Allah jangan kata al-nasru Allah kan? Nasrullah. Buang alif lam yang pertama tu, kata pertama. Kalau kata rumah Allah, Baitullah. Jangan sebut al-baitu Allah kan? Baitullah. Jadi kau fahamlah bahawa rumah tempat penyembahan kepada Allah. Rumah Allah kan? Jadi kita kena mudhaf. Yang pertama, perkataan pertama tu mudhaf, yang kedua mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih kita faham dah dulu kan? Yang perkataan yang pertama tu, yang sebelum mudhafun ilaih tu dikenali sebagai mudhaf dan dia kehilangan. Itu satu tempat kehilangan alif lam. Ada dalam surah ni kan? Insya-Allah. Baik. Kehilangan alif lam Okey. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mana yang boleh kita katakan ada alif lam kat sini An-nas. Ada alif lam. Dan engkau melihat, ra'aita tu dia fa'il madhi, jadi fa'il madhi, fa'il mudhari', fa'il amr tidak ada alif lam. Jadi an-nas ada alif lam kan? Okey, baik. Di dalam kaedah kita katakan bahawa an-nas ini dia apabila di antara kita dengan orang bercakap, antara kita yang berbual dengan dia, saya berbual dengan dia contohnya benda tu kita dah sedia maklum dah siapa. Jadi kita letak alif lam je, tak payah. Tak apa maknanya kita letak alif lam, maknanya di antara kita ni letak alif lam lah. An-nas. Jadi di antara yang bercakap dengan yang dengar tu, dia tahu siapa dia an-nas. Orang lain, orang sekitar kita, orang kafir, orang. Kalau kita buat ilham jadi tak tahu orang mana, ya. Ini dia tahu orang ramai. Orang ramai. The people. Orang ramai bahasa Inggeris kan? The people. Orang ramai. Jadi dia tahu antara tu. Antara kita dengan tu
Di antara orang yang bercakap dengan orang yang dengar, dia tahu, maknanya dia tahu siapa orang tu, alif lam. Ini dipanggil alif lam kerana makrifah. Maknanya makrifah ni maksudnya kita tahu siapa orang tu. Ra'aitan nas. Innal insan, insan alif lam kan? Kalau tidak ada alif lam, dia jadi macam umum gitu. Macam orang mana tak tahu. Tapi kalau ada alif lam, maksudnya kita tahulah. Antara kita berdua ni, ataupun kita dengan orang yang mendengar, apa orang yang bercakap ni, dia tahu mana. Kalau saya nak pergi ke masjid, azhabu ilal masjid. Ilal alif lam masjid tu kan? Saya nak pergi ke masjid. Jadi soalannya di antara saya dengan yang bercakap ni tidak ada rahsia, maknanya tahu masjid mana. Masjid lah mana masjid lah, tahu masjid kat situ, masjid rahimah, kita tahulah maksudnya. Kalau kita buat alif lam, azhabu ila masjid, macam kita nak rahsia sesuatu. Saya nak pergi ke suatu masjid yang orang tak tahu. Contohnya. Jadi saya tanya, Pak, masjid anda tu. Jadi itu nama dia alif lam tu, ialah alif lam di antara kita dengan yang mendengar ni. Tahu alif lam mana. Jelas insya-Allah tu. Dia punya alif lam tu, alif lam ni dia maksudnya definite, kata orang putih panggil apa benda tu definite. Definite ke apa dia panggil? Definite kan? Spesifik. Maknanya di antara kita tahu. Alif lam lah. Alif lam lah. Ra'aitanna, kau melihat manusia-manusia itu. Soalannya gitulah. Engkau melihat manusia-manusia itu. Kau tengok manusia. Kau lihat manusia itu. Manusia itu orang yang duduk keliling Mekah, orang yang duduk musyrikin dulu. Dan kau lihat manusia yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Yadkhulun tak perlu lam sebab fa'il mudhari'. Fi pun tak perlu lam. Dinillah. Okey, baiklah. Perkataan itu, dua perkataan itu. Din, agama. Allah, agama Allah kan. Jadi perkataan pertama din tu kehilangan alif lam. Kalau dalam surah Fatihah, Maliki Yaumiddin, ada alif lam pula din kan. Kat sini din tak ada alif lam. Ini kenapa katnya? Kenapa dibuang alif lam kat sini? Kenapa katnya? Apa rahsianya? Kerana dia ada mudhafun ilaih. Kita kata kerana dia ada mudhafun ilaih. Dan perkataan pertama ni nama dia rahsia, perkataan pertama nama dia mudhaf, perkataan kedua nama dia mudhafun ilaih. Tapi bab i'rab dulu kita bincang bab mudhafun ilaih kan, bagi bawah kan. Sebelum ni namanya mudhaf. Mudhaf ni maksudnya perkataan pertama. Jadi tak ada ilam lah. Tak ada ilam. Sebab nak kata agama Allah. Agama Allah. Jadi perkataan agama tu dibuang ilam. Okey, afwaja. Afwaja ni dia tidak ada ilam kan? Afwaja. Afwaja. Afwaja ni tidak ada ilam. Dibuang ilam pula. Dia menunjukkan bahawa benda tu umum secara beramai-ramai. Jadi perkataan tu umum. Secara beramai-ramai. Dia perkataan tu menunjukkan keadaan. Dia biasanya buat ilam lah. Tak apa dah tu insya-Allah tu nanti perlahan kita belajar insya-Allah. Afwaja. Afwaja. Okey, baik. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Fasabbih bihamdi. Okey, tengok. Perkataan bihamdi tu kan. Bihamdi tu dia punya masdar. Tapi kalau surah Al-Fatihah, Alhamdulillah, ada ilam kan? Surah Al-Fatihah ada ilam. Alhamdulillah. Tiba-tiba kat sini tak ada ilam. Hamdi. Kenapa hilang ilam kan? Kenapa katnya? Kenapa dia buang ilam tu? Kenapa dia kata fasabbih bihamdi? Kenapa dia kata fasabbih bilhamdi macam alhamdulillahirabbil alamin? Kenapa? Sebab dia ada mudhafun ilaih. Bila perkataan tu ada mudhafun ilaih, maka dia kehilangan ilam. Dia ada mudhafun ilaih saja, dia kehilangan ilam. Alif lam dapat kepada mudhafun ilaih. Tak dapatkan dia. Gitu soalan gitulah. Soalannya dia pindah alif lam dia bagi kepada orang sebelah dia tu. Itu lebih kurang kan? Jadi al-bihamdi. Bihamdi. Lepas tu pula Rabbi ni pula tidak ada alif lam juga. Kenapa tak? Ar-Rabbi kan? Tak ada alif lam juga. Kenapa tidak ada juga? Sebab dia ada mudhaf. Ada apa? Ada mudhaf sekali lagi pula ni kan ni mudhafun ilaih. Sebab ada mudhafun ilaih. Ada berapa mudhafun ilaih kat sini? Ini mudhafun ilaih, yang ini pun mudhafun ilaih. Oleh kerana perkataan ini ada mudhafun ilaih, maka hilang ilam. Perkataan Rabbi pula ada mudhafun ilaih, hilang ilam. Hilang semua. Jadi kedua-dua hilang, tak ada satu pun hilang kat situ. Ka pula dhamir tidak ada ilam.
Nampak tu insya-Allah tu. Rabbika. Itu. Jadi nampak tu macam mana alif lam tu digunakan di dalam Al-Quran Karim, kadang ada, kadang tak ada, kadang ada. Dia ada undang dia sebenarnya. Ada undang dia. Okey baik. Tak apa tak apa. Ah. Dalam kes pasal BHD, Ah. B itu maknanya bermula. B itu hujah, rujar. Dengan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu. Bertasbih subhanallah, subhanallah dengan memuji subhanallah, alhamdulillah lah. Subhanallah, alhamdulillah. Takbir pula Allahu akbar. Nah. Tak. Hamdi ni bukan Hamdi bukan mudhaf ilaih. Hamdi ni gini. Dia B ni huruf jar kan? Okey. Hamdi ni dipanggil perkataan hamdi rabbika ni, perkataan kedua ni nama dia majrur mudhaf ilaih kan? Dengan pemujian untuk Tuhanmu. Gitu maksudnya ya. Dengan pujian untuk Tuhanmu. Jadi kat ini mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih kepada hamdi. Ia majrur sebab ada B. Ini jar wa majrur wa mudhafun ilaih wa mudhafun ilaih. Baca kata jar majrur mudhafun ilaih mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih pun majrur juga kan. Jadi yang hilang alif lam apa? Jadi mudhaf. Ini hamdi ni mudhaf kepada Rabbi. Rabbi ini juga mudhaf kepada. Jadi yang mudhaf semuanya kehilangan alif lam. Berapa kali mudhaf tu? Sandar gitu. Ya. Tiga tu. Sandar tiga tu. Tiga tu. Hamdi Rabbika. Jadi berapa mudhafun ilaih kat situ? Rabbi dengan ka. Jadi mudhafun ilaih mudhafun ilaih. Mudhaf sebelum ni, perkataan sebelum ni mesti ilal ilam. Yang ini ilal ilam sebab ada mudhafun ilaih Rabbi. Rabbi ni pula ilal ilam sebab dia ada mudhafun ilaih ka. Itu dia. Maknanya mudhaf akan ilal ilam. Mudhafun ilaih ada lah. Kalau dia tu boleh ada, kalau tak ada. Macam ni tak ada sebab dia ada lagi mudhafun ilaih. Jadi bersambung-sambung mudhafun ilaih kan. Jadi semua tak ada ilam. Itu cara kita memahami al-ilam kan. Okey baik. Ada satu lagi contohnya kita kata contohnya perkataan apa? Suratun Nasri. Kenapa surah ni tidak ada ilam? Ada orang tanya kita, kenapa surah tidak ada ilam? Sebab mudhafun, sebab dia ada mudhafun ilaih. Kalau dia ada mudhafun, ada orang yang bersandang dengan dia. Jadi dia hilang ilam. Ada orang bersandang dengan dia. Jadi ilam tu dia bagi pada orang tu lah. Gitu apabila ada orang yang bersandang dengan dia, ada mudhafun ilaih, al-ilam dia tu dia akan bagi kepada orang tu. Kalau orang tu layak ambil al-ilam. Kalau tak layak ambil al-ilam, tak ada dia. Maknanya dia ada al-ilam. Lepas tu orang ada mudhafun ilaih dengan dia kan. Dia ambil al-ilam dia bagi pada orang tu. Orang ni pula ada al-ilam pula. Ada mudhafun ilaih pula, dia ambil al-ilam bagi orang tu. Maknanya selagi ada mudhafun ilaih tu, al-ilam tak ada lah. Itu ceritanya. InsyaAllah itulah tu. Itu ceritanya. Kita ambil satu lagi yang boleh kita belajar kan. Ambil daripada surah Al-Quran Karim insya-Allah. Inna a'tainakal kausar. Mana perkataan yang ada ilam itu? Al-kausar. Al-kausar ada ilam. Al-kausar ni kalau tafsir Al-Quran ni ada dua makna. Satu maknanya nikmat yang banyak. Kausar ni. Ada lagi orang kata nama syurga, nama apa? Nama perigi di syurga. Wallahu a'lam. Ada dua tafsir yang itu. Sama ada tafsir yang pertama ialah Al-Kausar ni nama kolam di akhirat nanti, di mana akan diminum oleh orang yang apa namanya, yang mendapat syafaat Nabi SAW. Wallahu a'lam. Ada yang kata Kausar ni maksudnya kebaikan yang banyak. Wallahu a'lam. Mana ialah dia berkata. Jadi inna a'tainakal kausar. Jadi perkataan Al-Kausar tu ada ilam sebab seseorangnya di antara wahyu ni dengan Nabi tu tahu Kausar tu. Kausar tu tahu. Nikmat yang banyak tu macam mana dia tahu? Maknanya definite lah, maknanya tahulah. Inna a'tainakal kausar. Inna a'tainaka al-kitab. Jadi di antara saya dengan yang bercakap tu, kita tahulah buku mana. Inna a'tainakal kausar.
a'tainakal kitab, a'tainakal hadiyah. Alif lam tu lah. Maknanya kita dah tahu dah hadiah yang kita bagi dulu. Macam tu. Tahu lah maksudnya. Tak perlu ditanya lagi lah. Tanya lah, Kausar mana pula? Jadilah tak perlu tanya lagi lah. Sebab dah alif lam tu maksudnya, orang yang bercakap tu dia tahu. Orang tu tahu yang mana satu yang dimaksudkan dengan Kausar tu. Itu jelas insyaAllah tu. Kalau buang alif lam, maknanya inna a'tainaka Kausar. Jadi benda tu sama ada hanging lah benda tu. Kausar macam mana lah, apa benda tu, tak tahu lah. Itu insyaAllah ya. Sorry, belakang sikit. Kausar ni, apa dia ni word ya? Kasir, kasara. Kasir. Sebab tu orang kata Kausar ni maksudnya nikmat yang banyak. Terlalu banyak namanya Kausar. Kasir, banyak lagi Kausar. Cara gitulah ya. Maknanya aku telah bagi pada engkau ni terlalu banyak nikmat-nikmatnya. Banyak nikmat. Nabi tahu lah nikmat tu sebab tu masuk Islam tu. Gitu ya. InsyaAllah. Inna a'tainaka al-Kausar. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Baik, fa tu tak apalah, fa tu tak keluar, fa maka, salli tu fa'il amar. Solatlah. Wanhar sembelih korban. Baik, li rabbika tu. Okey, cuba tengok perkataan rabbi tu tidak ada ilam. Kenapa katanya? Kenapa tidak ada ilam ni? Rabbi tidak ada ilam kenapa? Rabbi tidak ada ilam, ar-rabbi tidak ada kenapa? Sebab dia ada mudhafun ilaih. Tapi mudhafun ilaih dalam bentuk ka ni. Ka mudhafun ilaih ka. Jadi li rabbika. Kalau kita buang ka tu contohnya dah. Buang ka tu. Jadi fasalli lirrabbi. Kalau kita buang apa? Buang ka tu dia ada ilam lah. Alif lam tu buang sebab nak bersandar dengan mudhafun ilaih namanya ka kan. Sebenarnya nak ambil alif lam tu letak kat ka tu, ka pun tak boleh terima. Ka tak boleh terima, jadi tak adalah alif lam tu. Itu soalannya. Fasalli li rabbika wanhar. Anhar fa'il amar. Inna syani'aka. Syani'aka ni syani'. Syani' ni maknanya syani' dalam bahasa Arab maknanya orang yang suka buat provokasi, suka marah. Syani' ialah orang yang suka buat provokasi, nak suruh orang marah semua macam ni, syani' dalam bahasa Arab ya. Syani'nya ada lam sebenarnya, kata nama biasa. Lam. Tapi kenapa lam dibuang tu? Kenapa lam syani' tu dibuang? Sebab ada ka tu kan. Ka tu namanya mudhafun ilaih. Maka yang perkataan sebelum ni tak boleh ada lam. Jadi inna syani'aka, sesungguhnya orang yang provokmu, tukang provokmu itu, tukang apa nak kata, tahu bahasa Melayu tu yang menyebabkan kita jadi marah tu, inna syani'aka, ka tu engkau, tidak ada dalam lah, huwa al-abtar, dialah al-abtar. Al-abtar tu tidak ada dalam pula, al-ilam. Dia nak kata bahawa dialah yang akan abtar. Dialah yang abtar. Maksudnya dialah orang yang abtar. Maksudnya orang itulah abtar. Maksudnya sesoalannya perkataan abtar ni dah dituju kepada seseorang dah. Abtar. Abtar ini di dalam tafsir Al-Quran ni, maksudnya orang yang tidak ada keturunan. Sama dia tak kahwin ke, ataupun dia putus keturunan. Dia putus. Maksudnya dia mati tak ada habis. Tak ada orang yang sambung. Dia panggil abtar. Abtar ni ialah orang yang terputus. Terputus tu sama dia tak kahwin, maka tak kena. Ataupun dia tidak ada anak, ataupun kalau orang Arab dulu dia kira tak ada anak lelaki, anak perempuan je. Jadi anak perempuan tu dia tak bawa dia punya kabilah, nasab kabilah dia tu, dia tak bawa. Anak perempuan ni dia ikut lelaki dia, jadi lelaki itu. Jadi apabila Nabi Muhammad ni anak lelaki dia mati 2 orang, Kasim lagi nama apa? Satu orang lagi Kasim, satu lagi apa nama? Ibrahim ya, Ibrahim. Jadi ada seorang apa nama ni, dia duduk bersorok dekat pasar tu, Muhammad Abtar kata. Muhammad dah abtar. Tak ada lelaki, nak mana perempuan semua. Lepas tu ayat Quran menenangkan Nabi Muhammad, inna syani'aka huwal abtar. Orang yang menyebabkan kau marah tu, yang provok nama kau abtar tu, dia yang abtar. Betul orang tu memang apa sudah. Apakah sudah kahwin apa tak dapat anak.
Dahsyat oh dahsyat. Inna syani'aka huwa abtar tu. Tapi Nabi Allah SWT nak bagi tahu bahawa yang bawa keturunan tu bukan anak lelaki tu, itu amalan jahiliah. Yang Nabi Muhammad yang bawa keturunannya Fatimah. Perempuan ni bawa Fatimah. Lepas sekarang ni kata ni keturunan Fatimah, Yang bawa keturunan Nabi ialah anak perempuan dia. Fatimah tu lah sampai sekarang. Ramai orang mengaku keturunan dari Fatimah lah, Fatimah macam kan. Itulah keturunan dia. Allahu Akbar. Orang yang bergelar kat dia tu langsung tak, sudah tak ada anak. Tu dia. Jadi itulah ceritanya kan. Perkataan satu lagi, perkataan yang tidak ada dalam ialah perkataan yang kata nama khas. Kata nama khas. Kata nama khas, nama kabilah ke, nama orang ke, biasanya tak ada dalam. Nama orang, cuba tengok nama Nabi ada dalam tak? Muhammad ada dalam? Tak ada. Tak ada Al-Muhammad, tak ada. Tak ada Al-Muhammad. Nama Nabi Nuh ada nama, tak ada dalam. Soleh tak ada dalam. Nama Nabi, nama kabilah Quraisy. Mana ada kata Al-Quraisy, tak ada. Quraisy saja. Kenapa buang Islam? Kenapa buang Islam pada Quraisy tu? Sebab dia kira nama khas. Nama khas dia tak perlu Islam. Sebab nak letak alif lam itu dia letak untuk apa? Untuk nak katakan benda tu spesifik lah, kan? Habis itu kan nama kabilah tak perlu alif lam lagi sebab dia spesifik dah. Quraisy, itulah Quraisynya. Tak ada Quraisy lain lagi dah. Jelas tu insya-Allah tu. Jadi nama khas tak perlu alif lam. Nama apa? Nama tempat Mekah. Makkah tak ada dalam. Mekah tidak ada dalam. Malaysia tak ada dalam. Jadi biasanya nama tempat biasanya tidak ada, kecuali Amerika ada dalam. Al-Wilayat Al-Muttahidah. Sebab itulah the United States, ada the tu kan. The United States. The tu. Terjemah bahasa Inggeris the tu tak ada dalam lah. Al-Wilayat Al-Muttahidah. Nama tempat Mekah contohnya kan. Nama kabilah contohnya Quraisy. Nama orang contohnya Muhammad, Fatimah. Semuanya tidak ada alif lam. Tak perlu lam. Tak perlu lam lah. Kenapa tak perlu lam? Sebab ia dah ada spesifik lah nama tempat. Nama orang, nama tempat. Kerana sudah kebiasaan orang Quraisy. Kerana sudah menjadi kebiasaan orang Quraisy. Lila fi Quraisyin. Yang ini buang li ni harfu jar, li kerana kan. Ilaf ni daripada kata dasar alif lam fa. Maknanya biasa jinak. Ilah tu masdar. Kerana sudah menjadi adat kebiasaan. Kerana sudah menjadi adat kebiasaan siapa? Adat kebiasaan orang Quraisy. Ilaf tu, kehilangan ilaf sebab dia mudhaf. Nak mudhaf kepada Quraisy. Quraisy mudhafun ilaih kan? Maka ilaf tu hilang ilam. Ilaf maksudnya adat, kebiasaan. Ada ilam sebenarnya. Al-ilaf maksudnya. Adat kebiasaan, al-ilaf. Dia buang ilam sebab dia nak mudhaf kepada Quraisy. Ambil al-ilam, dia letak pada Quraisy. Quraisy pula tak boleh terima al-ilam. Sebab Quraisy nama khas lah. Tak apalah, biarlah. Jadi tanwin kat situ bukan kerana tak tahu sama Quraisy mana. Tak, bukan. Dia memang dah tahu dah. Sebab dia nama khas. Ada hamba Allah kita kan. Dia tulis nama kedai kan. Kedai dia baru balik Mekah katnya. Restoran Al-Makkah. Dia tulis Al lagi. Al-A-L Makkah. Mana ada Al-Makkah. Dia tulis Al-Makkah. Sebab apa? Mentang-mentang nama bahasa Arab kan. Al-Makkah. Allah pula tu. Ya, Mekah memang baru nak kreatif bahasa Arab tu Al-Ilam. Nak kata kedai di Mekah ni. Rupanya Mekah tak ada ilam pula. Allah, salah pula di situ. Okey, baik. Ila fihim, yang menjadi adat kebiasaan mereka. Ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Kenapa rihlah ni tidak ada ilam ya? Rihlah ni. Kenapa rihlah ni dibuang ilam ya? Kenapa rihlah ni buang ilam? Sebab dia ada mudhafun. Jadi mudhafun ilaih. Syita ni i'rab dia mudhafun ilaih. Jadi apabila syita jadi mudhafun ilaih, rihlah ni dia hilang alif lam. Mudhaf nama dia, mudhaf.
Pengembaraan musim sejuk. Pengembaraan mudhaf, musim sejuk mudhafun ilaih. Jadi mana yang hilang ilamnya? Yang hilang ilamnya ialah pada rihlah itu. Rihlatasyita'i. Yang ini mudhafun ilaih. Jadi sebelum ni nama mudhaf kehilangan alif lam. Syita. Kenapa ya ada apa? Ada? Mana ada lam? Mana? Ada lam lah, syita musim sejuk. Musim sejuk ada lam lah. Sebab kita tahu dah kita dua ni musim sejuk tu kat mana, bila musim sejuk tu. Kan musim sejuk tu, kalau kita kata buang lam tu di suatu musim sejuk. Oh, jadi pelik pula ya. Jadi musim sejuk tu di antara kita dengan yang baca tu, yang dengar ni, tahu lah musim sejuk kan. Musim sejuk macam mana. Musim saif pula ada lam juga. Saif sebab memang tahu lah saif tu macam mana. Panah hanya 40 kilo, 40 darjah Celsius. Maknanya yang antara kita ni kita tahu dia punya apa benda tu. Jadi lam ada lam lah. Ada lam lah. Rihlah ni kehilangan ilam sebab dia nak mudhaf kepada syita. Maksudnya ada waw kat sini, maksudnya waw ni waw ataf. Waw ataf tu maksudnya rihlatas syita wa rihlatas sayf. Ada waw rihlah kat sini juga. Tapi dia buang lah. Sambung kat sini. Rihlah ni adalah pengembaraan. Rihlah ni adalah pengembaraan. Rihlah. Dulu syita musim sejuk, sayf musim panas. Dia Arabnya ada dua musim tu je. Di negeri Arab di padang pasir tu. Syita ataupun saya tak ada musim bunga. Musim bunga ni negeri Syam. Musim bunga tu di negeri Syam. Ada musim bunga tu negeri Syam. Tapi yang dekat Mekah ni dia dua je. Syita dengan sayf. Macam kita musim hujan, musim kemarau. Betul je. Dia syita as-sayf. Syita was-sayf. Senang je dengar, syita sejuk, syita kita sejuk sikit. Kalau sayf tu, sayf, orang punya angin panas. Angin panas, sayf. Sayf, syita as-sayf. Ingat kalau cara nak ingat gitulah Rihlatas syita was-sayf. Falya'budu. Falya'budu tidak ada lam. Lam ini, lam pada falya'budu ni, lam ini namanya lam hendaklah. Lam namanya lam amar, namanya lam hendaklah. Hendaklah mereka. Mereka waw ni kan? Ya'budu sembah kan? Maka hendaklah mereka. Hendaklah mereka apa? Hendaklah mereka sembah. Rabba jadi maf'ulun bih. Rabba Tuhan rumah ini. Tuhan rumah ini. Baitullah lah. Tuhan rumah ini. Okey baik. Mari kita tengok Tuhan tu kenapa tidak ada ilam? Kenapa tidak ada ilam Tuhan tu? Sebab dia nak mudhaf kepada al-bait. Nak mudhaf kepada bait. Hazan tak masuklah. Hazan tak masuk. Hazan ni boleh juga hazan. Rabba haza. Dia nak mudhaf kepada bait. Tak apalah hazan ni dipanggil badal. Apa dah tercelah tu kan? Haza al-bait. Rabba hazal bait. Ia nak mudhaf kepada haza ni. Tak apa, tak kisahlah. Ia nak mudhaf kepada haza ke bait sama je. Sama je. Tuhan ini rumah. Kaabah lah. Jadi Tuhan mudhaf, ini rumah. Mudhafun ilaih. Dengan itu Rabba akan kehilangan alif lam. Baiti di bagian bawah pasal majrur sebagai mudhafun ilaih, insya-Allah. Al-bait ada ilam. Hazal bait. Tapi kalau kita kata baitullah, bait tu hilang ilam pula. Cuba sebut baitullah. Baitullah. Kita tak sebut al-baitu, tak sebut. Sebut bait. Kehilangan ilam sebab dia nak mudhaf kepada Allah. Allah mudhafun ilaih. Jadi bait tu hilang ilam. Tapi dekat sini diterima ilam. Sebab dia mudhafun ilaih. Yang hilang ilam apa namanya? Mudhafal ya'budu rabb hadzal bait. Perkataan allazi ni memang ada ilam, kat mana pula tak boleh ulang. Allazi, allati itu tak masalah lah. Yang at'ama fi'lun madhi. Hum tu dhamir maf'ulun bih. Ju'.
Ju' tidak ada di lam kan? Okey. Allazi at'amahum min ju'. Ju' tu kenapa buang alif lam? Kenapa dia buang alif lam pada ju' tu kan? Tak ada alif lam kan? Dia di antara punca dibuang alif lam tu ialah apabila perkataan tu nak dibesarkan, nak ditunjukkan, nak digerungkan. Kalau kita nak gerungkan sesuatu, nak gerungkan sesuatu, kita buang alif lam. Jadi gerung. Dia jadi gerung lah. Contohnya dia kata, contohnya dalam ayat Quran kan? Pernah dengar tak? Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Baldatun, tidak ada ilam kan? Sebuah negara, baldatun tayyib, sebuah negara yang bagus, wa rabbun, dan Tuhan yang pengampun. Maksudnya dia nak up dia tu. Dia nak apa? Dia nak agungkan perkataan tu, nak besarkan perkataan tu. Nak hebatkan perkataan tu. Nak gerungkan perkataan tu. Dia guna apa? Dia buat ilam. Tapi kalau nak spesifik kan, masuk ilam. Tapi kalau nak agungkan, dia buat ilam. Contohnya azabun azim kan? Azabun, satu azab yang besar, dia buat ilam juga. Kalau masuk di lam tu, dia tak nampak besar, dia tak nampak macam menggerungkan. Kalau buang lam tu, dia nampak membesarkan. Itu. Macam dia nak ta'zim. Ta'zim maksudnya dia nak apa? Nak besarkan, nak tahwil, nak nampakkan benda tu besar. Dia macam tu. Dia macam tu. Nak besarkan benda tu. Jadi dia nak menakutkan benda tu. Allazi at'amahum min ju', yang memberi makan kepada mereka daripada kelaparan yang menakutkan. Dan soalan gitulah, daripada kelaparan yang menakutkan. Dia kelaparan di negeri Arab ni memang menakutkan. Ada satu baca berita, orang tu dia mandu malam, shortcut ke apa benda tu, lepas tu tersat je lah pada pasir. Tak ada pasir ya. Hilang itu. Hilang seminggu baru jumpa dia, kereta dia. Lepas tu terbuka dia punya bonet depan tu. Air dalam tu kering diminum. Air dalam karburator tu kering diminum. Seminggu. Kereta lekat daripada pasir kan, lekat dalam jalan. Menakutkan. Dia minum air karburator. Ya Allah, menakutkan sebab dia pada pasir ni kadang-kadang tu kalau dia sesat tak tahu timur barat. Pergi semakin jauh, dia makin dekat makin jauh. Dia ribu kilometer dia punya. Kalau kita katakan yang dekat Rub'ul Khali tu kan, Rub'ul Khali tu di antara Saudi dengan Oman. Saudi dengan Qatar, Oman tu. Saudi, Jeddah tu Qatar tu, dia punya pada pasir tu 1000 kilometer. Maknanya kalau kita lost kat situ, seminggu dia kereta dia tu dia jalan seminggu masuk dalam pasir, itu lost. Ikut shortcut, asal nak shortcut, lepas tu akhirnya lost, tak jumpa cari highway, yang kena highway pergi ke dalam, masuk tengok tak ada. Lelah kali kereta tu mati, ada minyak, dia pun tak ada air. Air karburator makan apa tak tahulah. Tu menakutkan kan. Itu nak ceritanya dalam pasir min ju'. Ju' ni memang menakutkan. Ada satu tentera Amerika yang buat latihan di Kuwait, masa perang Kuwait dulu, perang Tawar Saddam kan. Tentera Amerika ada yang sesak pada pasir. Dia jalan kaki dia. Jumpa mayat melentang pada pasir gitu. Sebab dia memang menakutkan. Dia ju'. At'amahum, Tuhan bagi makan kepada mereka Tuhan beri makan kepada mereka untuk mengelakkan mereka lapar. Maknanya ada makanan. Tapi kadang-kadang tu nak menghina pun dia buang ilam juga. Nak menghina. Nak kata kecil je. Dia buang ilam juga. In nutfatin khalaqahu faqadar. Daripada benih sperma tu aku cipta engkau. Nutfatin, dia buang ilam macam menunjukkan bahawa benda tu kecil dah hina. Subhanallah. Dia buat iklam juga. Nak agungkan, buat iklam. Nak kecilkan,
Buat je lah. Tapi itu bergantung kepada ayat je lah. Tengok konteks ayat tu lah. Nak menghina ke atau nak mengagungkan kan. Dia buang iklam jugalah. Jadi itulah beberapa kesimpulan yang boleh kita buat berkenaan dengan ada iklam, tidak iklam. Tengok tu. Suratul Quraisy. Mana ada iklam Kenapa kehilangan iklam ni? Suratul Quraisy ni? Sebab nama khas kan? Nama khas. Tapi kalau yang sebelum ni ada iklam. Al-Ma'un. Yang ni? Iklam sebab dia nama khas tak terima iklam. Okey, baik-baik. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tak ada masalah, alam tak ada ilam ni, alam ni kan. Tara tak ada ilam, kaifa pun tak ada ilam sebab kata-kata rasa tak ada. Fa'ala fi'il madhi, rabbuka ni tak ada ilam sebab dia sandar dengan ka. Ashabi ni tuan tentera-tentera yang empunya gajah. Tu mana tentera bergajah lah. Ashabul fil ni orang-orang yang bergajah. Ashabul fil. Baik, kenapa ashab tidak ada ilam ni? Kenapa tidak ada ilam ni? Ashabul fil. Al-ilam tak ada kepada ashab ni sebab dia nak mudhaf kepada fil. Jadi tuan dia tu hilang ilam, bagi al-ilam tu kepada gajah ni. Al-fil. Sampai sekarang orang putih panggil elephant. Elephant. Masa ada ilam juga dia pun. Elephant. Sebab sampai tahap orang kata, kalau perkataan yang asalnya bahasa Arab, ada ilam. Contoh, alkohol. Alkohol. Almari. Alkohol. Lagi? Elephant. Lagi al tu, ya kan ada ilam kan? Apa lagi tu? Algoritma. Algoritma. Matematik tu kan? Al-Khawarizmi tak ada pula. Khawarizm. Dia ada al biasanya kan? Ni al-fil. Ini ada ilam sebab dia mudhafun ilaih ada ilam kan? Tapi kalau mudhaf tak ada ilam kan? Ashabil fil. Ashabul kahfi. Ashabul ukhdu. Yang pertama tu tidak ada ilam. Bagi ilam kepada mudhafun ilaih ada ilam. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al kaidahum. Kaidah ni maknanya plot. Kaidah ni plot. Plot. Al-kaidah. Kaid. Kaidah ni maknanya kaid ni ialah plot ataupun perancangan mereka tu. Kaid. Wa aqidu kaidah. Yang Quran kan? Kaid. Kaidahum ni dia ada ilam sebenarnya. Tapi kehilangan ilam sebab ada mudhafun ilaih. Tadlil tu asalnya ada ilam. At-tadlil. Ilam ada sebab dia nama dia masdar. Kenapa buang ilam kat situ agaknya? Agaknya kenapa dibuang ilam tu? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Dalam tadlil. Tak ada ilam. Agaknya kenapa tak ada ilam tu agaknya? Itu bukan mudhaf ilaih saja. Dia tak ada ilam tu sebab dia macam tadi jung tadi kak. Masa seolahnya dia kata dalam keadaan kesesatan yang teruk, dalam satu kesesatan yang teruk. Gitu fi tadlil. Tadlil dan misleading. Tadlil maksudnya tak kena. Nak tembak sini tak kena, tadlil dipanggil. Jadi perancangan mereka tu berada di dalam kesesatan yang teruk. Fi tadlil. Tak apalah tu insya-Allah. Wa arsala alaihim tayran ababil. Dan Allah Ta'ala telah mengutuskan kepada mereka tayran. Tidak ada ilam. Kenapa tidak ada ilam kat situ? Burung. Sebab tak tahu. Sebab tak tahu tu aja, tak tahu. Burung macam mana tak tahu. Kalau ada ilam, mungkin kalau ada ilam, maksudnya burung tu memang diketahui. Ada yang seekor jatuh contohnya mati, tengok letak dalam muzium macam ni burung punya. Tayur, tapi kat sini tayran ababil ni mungkin benda tu tak tahu. Burung. Macam mana burung ni? Katanya burung biasa je, burung ciok biasa je. Wallahu alam. Maknanya Allah Ta'ala mengutuskan burung-burung, sejenis burung yang ababil. Ababil tu yang berkawan-kawan, yang
yang ramai-ramai, yang satu kumpulan datang ya. Ababil bukan nama burung. Tak ada burung nama ababil ya. Kalau orang ababil tak perlu ada Tanwe ni, ya. Tanwe ni sebab tak tahu. Tanwe ni sebab tak tahu. Fairani itu bermaksud generic itu maksud saya. Burung. Burung generic. Jenis burung macam mana burung? Tahu burung macam mana? Tiba-tiba mari tak tahu. Sepulang burung. Tayuran burung, ababil tu yang datang sekali-kali banyak. Jadi ababil. Wa arsala alaihim tayuran. Gambar-gambar apa itu tak betul lah. Atau bagi gambar-gambar dia lah. Betul burung ababil. Tak. Ababil maksudnya yang datang banyak terbang. Ababil panggil. Bukan. Sebab tu ada dalam ni. Tayuran. Ya. Ababil sekumpulan burung yang berkawan-kawan ini ababil. Sekumpulan burung yang tak tahu macam mana, sebab tak tahu sebab al-ilm tak ada. Maknanya di antara Al-Quran ini dengan Nabi Muhammad tu dia tengok macam tu sebab dia benda ni berlaku sebelum dia lahir. Sebab Nabi Muhammad lahir pada tahun Gajah, mana tahun pada Abraha datang serang Kaabah. Dan Nabi belum lahir lagi pada tu. Nanti belum lahir lagi. Tahun tu dia lahir, maksudnya baru lahir lah. Dia tengok tak burung tu, tengok. Kalau dia tengok burung tu, nescaya ada ilham lah. Gitulah ceritanya. Itu peranan al-ilm di dalam kata Arab. Wa tarmihim bihijaratin min sijil. Hijaratin pun seolah yang nak bagi tahu apa benda tu tak diketahui macam mana. Maka burung-burung tersebut melontar mereka dengan batu-batu. Batu-batu tu dia tak bagi tahu batu tu ada ilham ke batu. Batu-batu. Tak, maknanya tak diketahui. Min sijil. Daripada sejenis batu yang panas. Daripada batu yang panas. Sijil ni adalah batu yang panas. Panas kerana gunung berapi ke apa, batu yang panas. Sijil. Daripada sejenis batu yang panas. Tadi tak ada ilham juga. Jadi tak nak, masalahnya dia tidak nak bagi tahu, tak definite benda tu. Benda tu tak spesifik. Allah Ta'ala mengutukkan kepada mereka sekawang burung yang berkumpulan-kumpulan. Maknanya tak spesifik, maknanya burung macam mana kita tak bagi tahu. Antara kita dengan dia tak tahu apa benda burung tu. Dia sebut burung je. Maka burung tersebut melontar kepada mereka sejenis batu. Sejenis batu, tak tahu batu mana. Daripada sejenis batu yang panas. Macam mana mari kita tahu gitu. Maknanya benda tu banyak benda kita tak tahu kat situ. Gitu soalannya. Kalau kita bagi tahu dia tu batu ni ya. Batu ni atau burung ni dah spesifik dah ada dalam lah. Itu. Jadi tengok rahsia kat dalam kan. Min hijaratin min sijil. Faja'alahum maka faja'alahum Allah Ta'ala telah jadikan mereka seperti asfin ma'kul. Asfin tu ialah itu dia macam nak pelekehkan benda tu lah. Nak jadi Allah Ta'ala jadikan tu bergajah yang hebat tadi tu dengan pakaian yang hebat tadi tu, gahnya dengan apa je, jadi macam asfin ma'kul. Dia macam tu. Macam nak pelekehkan benda tu. Nak pelekehkan benda tu betul al-ilam juga. Maksudnya nak kata apa tu? Dia Allah Ta'ala jadikan mereka seperti asfin. Asfin ni gini, asfin ni gandum ataupun padi tu kan. Padi tu, asfin ni apabila padi tu dia buah belum masak lagi ataupun belum berbuah lagi kan, dia jadi tinggi kan. Jadi biasanya para petani ni dia potong. Dia potong dia punya pucuk dia tu. Potong. Dia panggil asfin panggil. Sebab nak mengelakkan daripada ribut. Sebab kalau mari ribut, mari angin dia terbalik. Belum lagi nak buah dah terbalik dah. Jadi nak elakkan benda tu, pada petani biasanya kalau padi dia tinggi, segar tinggi dan belum berbunga lagi, dia akan dipotong. Bahagian yang dipotong tu nama dia asfin. Maka Allah Ta'ala jadikan mereka tu bagai asfin tadi apa benda tadi tu. Itu dah. Ulat tak ada kat situ, tak ada ulat tu. Ulat tak ada.
Maknanya bagaikan pucuk padi yang dipotong tu, kemudian dicampak oleh binatang. Dimakan oleh binatang. Ataupun bagai pucuk padi tu yang dimakan ulat. Begitu. Ulat tu tak penafsiran apa nama ni? Tak ada ulat kat situ. Maknanya pucuk padi tu, dia bahagian yang atas dia panggil asfin. Yang selalu dipotong tu kan. Kalau datang lembu je makan. Kalau datang ulat je makan. Gitulah ceritanya. Tak tahu siapa yang makan. Bukan ulat, bukan daun, bukan tapi daun tu pun tak kena. Dia bukan daun sebenarnya, dia tu saya cerita tadi tu kan. Itu dia faja'alafun. Jadi kat sini pun tidak ada apa? Tidak ada alif lam kan? Itu cerita kita berkenaan dengan alif lam dengan tak ada alif lam. Saya ingat jelas tu kan? Wailun likulli humazatil lumazah. Wailun, satu kecelakaan. Tak ada alif lam. Tak ada alif lam wailun. Satu kecelakaan ni nak bagi tahunya satu kecelakaan yang menggerungkan. Buang alif lam. Wailun. Kalau dia buang letak alif lam, dia jadi macam benda tu. Dia macam benda tu tak spesifik sangatlah, jadi macam tak menggerungkan lah. Dia nak menggerungkan dia wailun. Satu kecelakaan besar. Sebab tu orang terjemah kecelakaan besar. Besar tu bagi mana? Masa buang alif lam tu lah buang. Kadang-kadang tu orang nafsir Quran ni dia tambah tu sebab dia baca tafsiran kan, orang tafsir satu kecelakaan besar. Wailun tu buang alif lam sebab untuk menunjukkan benda tu menggerungkan. Macam apa nama ni, wa amana wa at'amahum min ju' wa amanahum min khaw, tak ada alif lam. Wailun, satu kecelakaan besar, likulli humazatin lumazah. Satu kecelakaan besar bagi setiap pengumpat bercela. Pengumpat bercela ni tak ada ilham juga. Kan? Dia nak bagi tahu mengumpat secara umum je lah. Bukan khusus mengumpat tertentu, tak maknanya apa bentuk sekalipun. Humazatin, satu kecelakaan besar bagi setiap mana-mana. Maksudnya bagi mana-mana humazah, pengumpat dan pencela. Mana-mana pengumpat dan tak kira siapa. Tu maksudnya kehilangan alif lam kalau kata tak kira siapa. Dia celaka maksudnya. Saya celaka. Dia kecelakaan. Ada orang kata nama neraka. Macam Kausat tadi lah, ada orang kata nama tu. Nama tu. Wailul musallin, kecelakaan. Tak kecelakaannya. Ada juga tafsirkan neraka. Tak apalah. Satu kecelakaan. Apabila satu kecelakaan tu dia buang alif lam kan? Kalau dia masukkan alif lam al-wailu, dia seolah-olah benda tu termaklum dah. Jadi benda tu tak menakutkan. Sebab apabila benda tu kita tak tahu, tak ada alif lam, tak spesifik, menakutkanlah. Apabila benda tu kita boleh ukur, boleh apa? Tak takut lah. Sebab tu orang kata apa nama ni, perasaan yang paling power sekali pada musik lah, perasaan takut kepada benda tak tahu. Dia kata the fear of unknown, gitu lebih kurang dalam dia kata kan, takut benda tak tahu. Jadi kita takut lah benda tahu, kita takut lah. Kalau kita tahu macam peti panah kan, kita takut sebab kita tak tahu dia punya apa. Kita tahu dia punya ilmu dia tu, dia puca gini kerana elakkan letak dia jadi. Kalau dia tahu tu dia tak takut. Kalau tak tahu takut juga kan, takut juga duduk rokok jadi ke semua tak kena sebab tak tahu. Bila tahu ada idea dia tu macam mana elakkan tu. Itu maksudnya. Sebab tu dia kata kalau nak letakkan benda yang menakutkan tu, ibuan ilam wailun. Satu. Yang kedua pula, kulli humazatil lumazah ni tidak ada ilam, sebab yang nak kata mana-mana. Apabila mana-mana tu maksudnya apa je? Maksudnya dia mana-mana je, tak kira, tak spesifik. Umum lah. Jadi satu kecelakaan besar bagi mana-mana. Mana-mana kan? Mana-mana. Humazatin, pengumpat dan pencela. Alladhi jama'a malan wa adada. Yang mengumpul malan. Malan ni tidak ada ilam kan? Mal. Sebenarnya mal yang ada ilam. Al-mal. Wa yuhibbunal mala hubban jamma kan? Al-mal. Tapi kat sini tidak ada ilam. Yang mengumpulkan malan, yang mengumpulkan
Malan ni maksudnya dia nak bagi tahu bahawa malan tu benda yang banyak. Mana diterjemahkan sebagai yang mengumpulkan harta yang banyak yang tak terkira. Banyaklah maksudnya. Malan. Rajulun indahu mal. Maksudnya sesoalahnya benda tu besar lah. Dia mengumpul banyak harta kemudian kira-kira. Dia kira-kira tu dia maksudnya dia kinayah kepada kumpul harta dan kira tu maksudnya dia tak nak bagi zakat, tak nak bagi, maknanya dia berkira walaupun kurang sikit dia kira. Dia nak bagi pada orang tu susah. Nak keluar zakat pun Allah keluar zakat 25% kurang duit aku ni untuk kira. Jadi dia kira tu ada dan berkira lah maksudnya. Banyak harta dan berkira-kira. Maksudnya dia kinayah. Dia panggil dalam balaghah tu kita belajar nanti. Kalau belajar nanti dia maksudnya dia tu kinayah kepada orang kaya yang tak nak keluarkan zakat, tak nak keluarkan apa, jadi dia malang ada dah. Okey, baik. Dekat sini malang tidak ada ilham sebab dia nak kata benda tu banyak kan? Malang tak terkira. Yang dekat sini pula ni, malahu ni kenapa tidak ada ilham? Kenapa tidak ada ilham kat sini? Al-ma, kenapa tidak ada ilham? Sebab dia mudhaf kepada hu. Maka tak ada ilham ni lah. Mudhaf kepada ilham. Kalau mudhaf kepada hu kan, malahu. Tak ada ilham lah. Al-mal tu. Kalla la yumbazanna fil hutamah. Hutamah ni neraka ni. Hutamah ni neraka, sifat neraka. Ada ilham kat sini. Ni bukan nama khas, ni maknanya ke dalam neraka yang menyala hutamah. Hutamah ya. Macam syurga lah. Syurga al-jannah. Wa ma adraka mal hutamah? Narullahil muqadah. Narullah. Okey. Neraka yang dicipta oleh Allah. Neraka Tuhan. Neraka Allah. Kenapa kat sini tidak ada ilham pada neraka ni? Kenapa tidak ada ilham? Mana perginya ada ilham ni? Sebab dia mubah. Dia nak kata neraka kepunyaan Tuhan. Narullahi. Kalau kita tak ada Allah ni dia an-naru lah. Ya? Jadi katanya narullahil muqadatu. Allati tattali'u alal afidah. Jadi apa ni dah kita tahu ni afidah ni hati ya. Jadi tahu hati tu mana? Innaha alaihim mu'sadatun fi amadin. Ini pun kehilangan ilham pun dia nak bagi tahu berada di dalam satu tembok yang panjang. Satu tembok. Tengok tu. Al-ilham tu dibuang kerana nak menggerungkan. Fi amadin mumaddadah. Itu di antara rahsia-rahsia al-ilham ni kan. Kalau macam ni pula ni wal asri ni, innal insan ni ada al-ilham. Insan ada al-ilham kan? Al-insan ada al-ilham. Innal insan, sebab dia nak bagi tahu siapa insan tu. Jadi masukkan insan kat sini ialah manusia. Kita tahu lah tu. Innal insan, sesungguhnya sebab tu orang terjemah sesungguhnya manusia itu. Sebab ada ilham kan? Kalau tidak ada ilham, likulli insan, mana-mana manusia. Likulli insan, tak ada ilham, mana-mana manusia. Tapi innal insan, maksudnya sesungguhnya manusia itu, okey, sebab ada ilham kan? Manusia itu berada khusrin. Khusrin tidak ada ilham pula. Kenapa dia kata fil khusri ada ilham? Kenapa? Dekat sini dia nak bagi tahu yang saya sebut tadi itu macam khaufun tadi itu, khaufin. Maksudnya sesungguhnya manusia itu berada dalam satu kerugian yang amat besar. Nak bagi tahu benda tu satu kerugian yang amat dahsyat. Demi masa sesungguhnya manusia itu berada di dalam satu kerugian yang besar. Satu kerugian yang besar itu buah al-ilham tu. Kalau ada ilham al-khusri, dah jadi spesifik lah. Manusia itu berada dalam kerugian itu. Itu je lah. Tapi kalau fi khusrin, dia jadi macam benda tu satu kerugian yang besar. Ada satu lagi yang biasa orang bicara kalau berkenaan dengan apa dah ilham ni kan? Ni ayat ni. Inna ma'al tak apa tersebutnya. Inna ma'al usri
Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama yang rumit itu kesenangan. Tengok tu. Yang rumit ada alif lam. Yang senang ada alif lam. Orang kata ini ayat Quran ni kan. Wa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan kesukaran itu spesifik. Banyak kesenangan. Maksudnya benda yang susah tu spesifik. Sikit. Boleh kita determine, boleh kita boleh selesaikan, maksudnya gitu. Determine ada alif lam. Ada kesenangan. Kesenangan tu je buang alif lam. Maksudnya banyak cara kesenangan ni. Kesenangan ni boleh datang dengan banyak cara. Maknanya susah tu spesifik, senang tu terbuka. Dia nak bagi satu apa? Harapan kepada kita dengan kalau susah je, susah ada sekejap je kot. Lepas ni senang lah. Jadi senang tu, soalan senang tu banyak. Tak apa. Apabila tanpa alif lam, benda tu jadi banyak lah. Kalau dengan alif lam, maknanya benda tu jadi spesifik lah. Itulah. Itu yang maksudnya inna ma'al usri. Maksudnya dia kata, sesungguhnya bersama dengan satu kesukaran itu banyak kesenangan. Gitu. Banyak jalan senang. Susah sekali, senang banyak. Gitu soalah gitulah. Lebih kurang kan. Okey, itu di antara rahsia-rahsia insya-Allah alif lam ni. Dah banyak lagi lah sebenarnya. Tapi tak apalah. 2 kali tu. Inna ma'al usri. Apabila dia masuk alif lam tu maknanya benda tu spesifik, boleh kita determine. Tapi kalau yusron, senang tu terbuka luas. Sebab apa terbuka luas? Sebab tidak ada alif lam tu. Bila tak ada alif lam tu, terbuka luas. Kalau ada alif lam tu, maksudnya benda tu boleh determine, begitu boleh kita determine dia, boleh spesifik dia, boleh kenal dia, boleh selesaikan, kesenangannya datang banyak. Itu yang dikata inna ma'al usri yusra. Cantik ya ayat Al-Quran kan. Kalau kita faham alif lam kan, gitulah basic alif lamnya. Untuk pengetahuan kita, kalau kita nak detailkan lagi, kita boleh pergi kepada contoh-contoh yang lain yang saya letak di dalam bahagian apa? Ini. Kaedah 20 ni kan. Boleh baca sendirilah. Ada contoh-contoh lain insya-Allah. Apa kita sebut kat sini? Apa disebut sini? Tengok kaedah 20 kita. Allahu akbar ya. Kaedah 20 kita. Bismillahirrahmanirrahim. 19. Okey, baik. Okey. Perkataan yang ada alif lam, ni saya terangkan kan. Perkataan yang ada alif lam biasanya melibatkan mubtada, subjek. Subjek kena apa, kita nak cakap subjek and predikat, subjek kena ada alif lam. Yelah nak cakap tentang apa, nak kata buku itu bermanfaat, ilmu itu cahaya. Ilmu tu kena alif lam. Al-ilmu nurun. Khabar tak apa, khabar buang alif lam. Al-ilmu nurun. Al-masjidu kabir. Okey. Dan alif lam juga diletak pada perkataan yang sedia maklum di antara penutur dan pendengar. Makrifah nama dia. Benda itu spesifik. Apabila benda itu spesifik, masuk alif lam. Okey. Alif lam ni biasanya ditanggalkan dalam keadaan berikut, iaitu predikat khabar. Apabila khabar biasanya dibuang alif lam. Khabar. Tapi kalau mubtada kena alif lam. Rumah itu cantik. Rumah itu mesti al-bait cantik, jamilun buang alif lam. Khabar dibuang alif lam. Biasanya lah. Dibuang alif lam pada kata nama yang tidak termaklum di antara penutur, tak maklum. Illa rahmatan minna wa mata'an ilahin. Sehingga suatu waktu yang tak termaklum. Maksudnya ilahi ni kan, tak termaklum. Rahmat tak tahu rahmat macam mana. Mata'un keseronokan yang tak termaklum. Maksud tak termaklum semua tu, maknanya benda tu tak spesifik. Maka dibuang alif lam. Maka dekat sini buat ni untuk memberi makna umum atau tidak ditentukan. Nama ni nakirah contohnya. Fal yauma la tuzlamu nafsun syai'. Pada hari ini tidak dizalimi sesiapa pun. Siapa-siapa pun tak dizalimi. Siapa pun. Jadi dia nak kata tak spesifik kan? Bukan A, bukan B tak. Siapa-siapa pun. Tak dizalimi. Jadi nafsun. Okey, itu di antara tempatnya. Yang lagi, yang ni kita cerita tadi tu. Alif lam ni dibuang apabila kata nama bersandar, mudhaf. Bagi mudhaf dia buang ya. Ashabal qaryah. Ni ashabal mudhaf, qaryah ni mudhafun
ilaih. Mudhaf ni dibuang alif lam. Kita belajar tadi tu. Nama khas Adam. Ya bani Adam, wahai anak-anak Adam. Adam tak ada alif lam. Jangan kata al-Adam pulaknya. Al-Adam. Okey, baik. Okey, untuk memberi gambaran menggerungkan. Wala in lam yantahu lanarjumannakum wala yamassannakum minna azabun alim. Azabun tu satu azab yang menggerungkan. Macam tadi tu. Wa amanahum min khauf. At'amahum min ju, menakutkan, menakutkan. Salamun, untuk memberi gambaran hebat. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Salam, ucapan daripada Tuhan yang sangat, ini untuk menunjukkan hebat Tuhan tu. Dibuang alif lam, dibuang alif lam. Jangan kata daripada satu Tuhan, maksud Tuhan lain dia lagi, ya. Jadi kat sini bukan kerana dia tak tahu Tuhan mana, tahu dah Tuhan mana. Tapi dibuang alif lam ni kerana untuk menunjukkan keagungan, ta'zim. Salamun, satu ucapan salam. Satu ucapan salam daripada Tuhan yang amat, gitulah kan. Jangan kata daripada satu Tuhan. Ada Tuhan yang kedua pula nanti kan. Daripada Tuhan yang amat. Jadi itulah alif lam buang. Tuhan, kita tahu Tuhan mana, tapi kita nak agung kepada dia, buang alif lam. Lepas pula ni, yang kedua yang kita dapat ialah untuk memberi gambaran benda tu hina ataupun kecil. Awalam yaral insanu anna, ni ayat ni saya lupa tadi. Awalam yaral insan anna khalaqnahu min nutfah, daripada satu sperma, satu titik air sperma. Min nutfatin, anak hina benda tu. Min nutfatin. Pun digunakan tanpa alif lam untuk menunjukkan satu ini. InsyaAllah. Jadi seingat kita rangkum semua tu. Rangkum semua dah tu kan? Okay, alhamdulillah.